Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala berikan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu secara atas talian, yang mana tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Masjid Sarjana Utama, yang kita sedia maklum memang setiap hari disediakan kepada kita yang mana disediakan kepada kita halwa-halwa berbentuk pengisian rohani dalam nak membekalkan ataupun dalam kita nak menguatkan iman kita, akidah kita, pegangan kita terhadap agama. Dan dalam masa yang sama, dalam kita nak menguatkan dalam jalan kita menuntut ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan, tapi dengan ada yang disebut sebagai landasan ilmu. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik mengenai maksiat hati, yang mana sebelum pada ini pernah saya bincangkan sikit tentang maksiat hati ini. Antaranya yang disebut berkenaan dengan riya, disebut tentang ujub, takabur dan sebagainya. Dan hari ini kita akan masuk pada al-hiqdu, ataupun al-hiqdu ni disebut sebagai dendam. Kita akan tengok 2-3 perkara lah, al-hiqdu, al-hasad dan sebagainya. Okey, iaitu dendam. Huwa idmarul adawati iza amila bimuqtadahu wa lam yukrihhu. Kata pengarang kitab, iaitulah Imam An-Nawawi Al-Bantin rahimahullahu taala. Dendam ni apa dia? Kata dia menyembunyikan rasa permusuhan. Al-hiqdu ataupun dendam menyembunyikan rasa permusuhan kita. Kita tak memperlihatkan, tak menunjukkan kita punya marah kita, kan? Geram kita tu kita tak tunjuk, tapi kita pendam dan akhir sekali kita berdendam, yang menyebabkan timbulnya pelbagai penyakit ataupun lagi bahaya daripada marah yang diperlihatkan. Kalau marah lihat ni, kan kita marah, kita nampak ekspresi muka kita nampak. Tapi kalau orang dendam, jenis pendendam ni, kalau mungkin di kalangan kawan kita, adik-beradik kita ataupun anak-anak kita yang memiliki sifat ni, dia bahaya. Dia simpan, dia perap sampai satu masa dia meletup, insya-Allah. Nak habis semua dia keluar. Tu tak apa lagi. Kalau dia pendam, dia sakit hati, dia buat perkara ataupun amalan syirik, dia pergi jumpa Tok Bomo, dia jumpa sekian-sekian orang, nak dia hantar sihir, orang Hindun kata dia santetnya kita, habis. Bahaya. Sebab tu Nabi SAW dia dia ajarkan pada kita barang siapa yang meninggalkan pertengkaran yang mana dia salah, maka kata Nabi SAW, ia akan dibangunkan syurga padanya. Ada rumah. Marah, sifat marah ni bukan senang. Marah ni senang nak marah. Nak kawal kemarahan tu satu perkara yang susah. Sebab tu fadilat dia bagi orang yang tahan kemarahan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada dia rumah di sekitar syurga.
Dan kata Nabi lagi, barang siapa yang meninggalkan pertengkaran padahal dia betul, dan dia betul, keadaan tu dia betul, maka akan dibangunkan syurga, akan dibangunkan rumah di tengah-tengah syurga. Kalau macam kita ni duduk tengah bandar lah, Europe pikuknya kan, macam-macam benda ada, semua senang. Nak naik LRT, dah tak ada dah LRT bertembung kan. Nak pergi kedai 7E, tak pergi kedai 7, nak pergi kedai mat mana, Dai Mat, nak pergi Muslim Mat, apa nama, semualah mat-mat, semua senang kan. Ni hebat. Sedangkan kata Nabi lagi, barang siapa yang mencantikkan akhlaknya, katanya, akan dibangunkan baginya rumah tingkat paling atas di dalam syurga. Bab akhlak lah ni. Hadis ni menerangkan kepada kita. Jadi hati-hati. Jangan kita ada sifat al-hiqdu ataupun sifat dendam. Kalau berlaku pada di kalangan kita, cepat-cepat kita lepaskan amarah tadi kan. Kita tak puas hati orang ni, cakap terus, jangan simpan, jangan pendam. Suami kan, kalau dia marah pada isteri dia, cakap terus dia marah, jangan simpan, jangan pendam. Isteri kalau dia marah pada suami, cakap terus. Duduk depan dia, panggil dia, cakap terus, cakap elok-elok dengan suami ni kan. Cakap elok-elok dengan dia. Marah sekian apa. Dan dalam tempoh lockdown ni ataupun PKP 3.0 ni, ambillah peluang untuk kita baiki rumah balik. Dan mungkin PKP pertama tu kita dah betul dah. Masuk PKP kedua dah tak berapa nak cantik sangat kan. Dah boleh ke sana ke situ ke sini dan sebagainya. Mungkin dah agak longgar. Maka PKP yang ketiga ni kita memperkemaskan balik. Kita memperkemaskan balik. Betulkan balik semula. Okey. Dia sebut apa lagi? Kat sini, apabila orang yang dendam itu mengerjakan tuntutannya, maka ia tidak mengingkari rasa dendamnya, iaitu selalu mencari kesempatan untuk mencelakakan orang lain, kata Imam An-Nawawi Al-Bantin rahimahullahu ta'ala kepada kita. Dia akan cari peluang macam mana nak kenakan orang ni kan. Nak tunjuk depan-depan tak boleh, tapi dia cari peluang kan. Dia cari peluang. Mungkin apa, dia tengok status Facebook kita, dia berdendam, dia tengok sekian, dia pun masuk kan, dia bakar kan, ataupun dia congkel supaya orang lain ni boleh serang dia kan. Ataupun macam tadi yang lebih teruk, sampai dia hantar guna-guna penyakit yang kita tak nampak luarnya, pergi kat doktor tak selesai, ataupun disebut sebagai sihir. Akhir sekali kan. Jadi cukup sekadar ni untuk kita pada hari ini. Masa yang diberi pun tak lama, supaya biar ringkas, santai, asal sampai, insya-Allah. Cukup sekadar ni. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa terlanjur dalam pembicaraan. Mudah-mudahan ibu ayah sekalian maafkan saya dan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doakan saya, doakan tahfiz kami dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Taala, apa yang tuan-tuan sekalian, ibu ayah sekalian doakan kami, kembali doa tu kepada kalian juga, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.